Assalamualaikum dan hai, anda bersama dengan saya Fahim Zahar untuk video ulasan di Amans. Yang mana hari ini saya akan ulaskan peranti Poco F3. Dan percaya atau tidak, Poco F3 ni adalah peranti Poco yang paling saya suka sepanjang saya menggunakan peranti Poco dari Poco F1 sehinggalah Poco X3 Pro. Poco F3 ni berjaya memikat hati saya. Kenapa? Yang pertama sekali saya akan beritahu mengenai rekaan terlebih dahulu sebelum saya cerita mengenai prestasi dan spesifikasi lain. Poco F3 menggunakan rekaan yang sangat premium. Jika tidak disebut peranti ini adalah peranti kelas pertengahan ataupun peranti mercu mampu milik ataupun spesifik dalaman ataupun tiada logo Poco di belakang, saya akan katakan ini mungkin peranti yang berharga lebih pada RM2,000 kerana bidaannya yang premium. Panel belakang kaca Gorilla Glass 5, rekaan skrin data bezel nipis, pembesar suara stereo atas dan bawah yang ada kekisi pembesar suara, serba lengkap dengan spesifikasi lain-lain yang menarik. Tapi sebenarnya peranti ini dijual pada harga hanya RM1,299 untuk model asas dan mencapai RM1,499. Jadi untuk peranti yang berharga bawah RM1,500 premium seperti ini buatkan saya terkejut dan sangat-sangat saya memuji Poco kali ini. Tetapi sayang sekali itu hanyalah pada rekaan sahaja. Tapi adakah harga RM1,499 untuk versi 8GB RAM dan 256GB pada tangan saya ini berbaloi untuk dimiliki? Dan adakah ini Poco untuk anda? Jawapan saya, ya. Pertama sekali adalah skrin peranti ini yang cukup cantik. Bagi yang tidak tahu, Poco F3 ni sebenarnya adalah penjenamaan semula untuk Redmi K40 pasaran global sahaja. Jadi rekaan skrin yang rata, sokongan 120Hz, AMOLED yang cukup cantik, kecerahan sehingga 1300 nits. Untuk peranti dalam kelas ini dan kecerahannya lebih pada 1000 nits, ini adalah satu perkara bonus kerana apabila anda berada di luar dengan pancaran cahaya matahari yang cukup terang ataupun terik, peranti ini masih boleh dilihat dengan jelas tanpa sebarang masalah. Dengan tambahan pula sokongan MIUI seperti mode sunlight, ia boleh menaikkan lagi kecerahan menggunakan perisian sahaja. Selain pada kecerahan, warna skrin peranti ini juga cukup cantik kerana ada sokongan HDR10+. Jadi apabila menonton video, tidak kira lah YouTube ke Netflix ke, ia akan memberikan pengalaman penggunaan yang cukup baik. Macam saya katakan tadi, sebabkan ia adalah skrin rata dengan bezel yang nipis, menonton apa-apa kandungan pada peranti ini bermain permua akan memberikan pengalaman imersif dan tidak akan mengecewakan anda. Baiklah, saya akan masuk kepada bahagian prestasi pula. Seperti yang anda tahu, Poco F3 dijana dengan Snapdragon 870, iaitu ini adalah antara peranti kedua di Malaysia dengan chip pemprosesan ini selepas Vivo X60 Pro. Kita ada Black Shark 4 yang akan tiba tidak lama lagi dengan chip pemprosesan yang sama, tapi itu adalah variasi peranti lain dengan kategori yang lain. Itu adalah peranti mercu gaming. Ini adalah Poco, iaitu peranti kelas pertengahan premium ataupun peranti mercu mampu milik. Untuk Snapdragon 870 dimuatkan pada peranti ini dengan harga jualan yang mampu milik ini, ia adalah satu pilihan yang bijak kerana dari segi pengalaman penggunaan saya, Snapdragon 870 mempunyai pengalaman permua yang jauh lebih baik berbanding dengan Snapdragon 888. Jap, kenapa chip 865 Plus? Ya, 870 adalah berasaskan 865 Plus yang sedikit lebih berkuasa dan juga 7nm, boleh memberikan pengalaman yang lebih baik berbanding dengan Snapdragon 888 yang berkali ganda lebih berkuasa dan 5nm. Mungkin kerana Snapdragon 865 sudah pun lebih pada setahun dirancakan. Jadi dari segi pengoptimasian perisian, pengoptimasian prestasi dan sebagainya, ada pengalaman daripada pengeluar. Dan apabila bermain permua dan jangka masa yang panjang, contohnya Asphalt 9 dengan tetapan high, saya boleh bermainnya tanpa henti selama lebih 1 jam dan peranti ini masih tidak memanas. Sedangkan Xiaomi Mi 11 dengan Snapdragon 888 hanya selepas setengah jam bermain Asphalt 9 sudah memanas sehingga tidak selesa untuk pegang. Malah peranti ini 1 jam lebih bermain permua masih boleh pegang dan tidak memanas dan masih selesa di tangan. Tetapi apabila kita bermain permua yang dengan grafik yang lebih tinggi seperti Genshin Impact, hanya sekitar 15 minit baru peranti ini mula suam dan selepas setengah jam baru ia memanas dengan tetapan medium dan 60 frame per second. Tapi kalau kita main dalam tetapan tinggi, 5 minit peranti ini dah mula memanas. Tapi itu Genshin Impact, kita dah tahu Genshin Impact memang grafiknya tinggi. Tapi kalau kita lihat Asphalt 9, PUBG semuanya, peranti ini tiada masalah untuk mengendalikan permua-permua grafik tinggi. Baiklah, saya akan cakap pasal skrin tadi. 120Hz ni saya tertinggal pula. 120Hz pada peranti ini baik, dia membantu untuk melancarkan prestasi peranti ini dari segi tatalan, semuanya akan nampak lebih pantas dengan bantuan MIUI. Peralihan animasi juga adalah
sekelip mata sahaja. Tetapi MIUI masih lagi MIUI. 120Hz pada peranti ini tidak konsisten kerana kadang-kadang 120Hz itu rasa seperti 60Hz sahaja. Jadi saya dapat rasakan ini adalah masalah MIUI yang berlaku kepada kebanyakan peranti Xiaomi tahun ini. Baiklah, kita akan balik kepada kamera pula. Kamera peranti ini adalah 48 tambah 8 tambah 5 megapiksel dengan kamera soft photo 20 megapiksel. Peranti ini mempunyai kualiti kamera yang cukup baik dengan warna yang baik, tajam, butiran yang dipelihara dengan cukup baik dan juga pengalaman mengambil gambar yang cukup memuaskan. Kamera 48 megapiksel ini boleh mengambil gambar berkualiti tinggi tanpa sebarang masalah. Tetapi jika mod AI dimatikan, apabila anda menggunakan mod AI untuk mengoptimasikan lagi kualiti image, AI pada peranti ini tidak begitu konsisten. Dari lokasi yang sama, sudut yang sama, objek ataupun subjek yang sama ambil gambar, mod AI ni kadang-kadang terlampau terang, kadang-kadang terlampau nilai HDR-nya terlampau tinggi dan kadang-kadang terlampau soft pula. Dan masalah soft ini juga berlaku pada kamera soft photo yang mana walaupun mod kecantikan telah dimatikan, masih lagi kelihatan terlampau lembut dan semua jerawat saya terus hilang. Jadi perkara ini boleh perdayakan semua orang kerana tidak mempunyai kualiti gambar yang cukup natural. Baiklah, untuk gambar sudut ultra lebar pula, ia cukup baik tetapi bukanlah antara kekuatan peranti ini. Dan apabila kita cakap pasal rakaman video pula, peranti ini boleh merakam video tanpa sebarang masalah dengan cukup baik. Tetapi Xiaomi masih Xiaomi, untuk peranti kelas pertengahan kualiti videonya akan lebih kurang sama. Kadang-kadang video 4K ataupun Full HD lancar, kadang-kadang ia stabil tapi kadang-kadang tidak. Ini macam saya kata tadi adalah antara masalah kamera AI ataupun perisian kamera yang tidak konsisten. Baiklah, saya dah cakap tadi ada masalah perisian kenapa. MIUI pada peranti ini adalah MIUI 4 Poco berasaskan MIUI 12 yang menggunakan Android 11. Saya tidak tahu kenapa sejak kemas kini yang terkini, MIUI tidak rasa seperti MIUI yang saya biasa gunakan. Ia tidak begitu hebat dari segi prestasi yang tidak konsisten dan sebagainya. Lagi-lagi masalah iklan. Macam saya katakan sebelum ini, selagi MIUI 12.5 tidak dikeluarkan, yang mana Xiaomi menjanjikan prestasi yang berkali ganda lebih hebat, lebih berkuasa, tanpa iklan yang menjegalkan dan tanpa aplikasi gendut, selagi itu MIUI yang sedia ada sekarang ni tidak akan memberi pengalaman yang memuaskan. Tetapi disebabkan ia adalah Android 11, elemen-elemen Android asli juga masih ada dalam ni. Baiklah, iklan. Apabila saya dah matikan iklan dalam peranti ini, Poco F3 ni adalah antara peranti pertama yang saya gunakan ada iklan baru pula. Dah tak ada iklan yang menjegalkan, tapi ada iklan untuk menggunakan aplikasi-aplikasi Xiaomi itu sendiri. Contohnya apabila saya dah ambil gambar banyak, akan keluar notifikasi gunakan Mi Cloud. Kadang-kadang apabila saya pasang aplikasi pengurus fail yang pihak ketiga, keluar notifikasi gunakan File Manager ataupun sokongan mod gelap. Jadi walaupun dah tak ada iklan, sekarang Xiaomi mempromosikan aplikasi mereka yang sendiri. Okeylah, sebab Samsung pada One UI pun lakukan perkara yang sama. Baiklah, saya dah cakap pasal semua tu, mari kita cakap pasal bateri pula. Pengisian pantas pada peranti ini hanyalah 33 watt yang mana tidak menjadi masalah pun untuk saya. 33 watt pun sudah cukup pantas dengan sokongan USB power delivery dan juga quick charge yang terkini. Tetapi bateri 4520 mAh pada peranti ini adalah tidak cukup bagus. Yang mana ini mungkin berkaitan dengan isu perisian yang saya katakan tadi. Kerana dalam banyak peranti Poco yang saya gunakan, ini adalah peranti Poco pertama dengan bateri yang cukup lemah. Saya menjagakan peranti seperti ini dengan chip pemprosesan seperti ini boleh mendapat bateri mungkin 6 jam SOT ataupun dengan penggunaan ringan 7 jam. Tapi sepanjang saya menggunakan peranti ini, penggunaan ringan hanya menerima SOT 4 jam. Penggunaan ekstrim pula adalah sekitar 3 jam lebih sahaja. Sedangkan penggunaan saya adalah sama saja antara Mi 11, Poco X3 Pro, Redmi Note 10 Pro dengan Poco F3, yang mana saya hidupkan semua tetapan, banyak menjalankan aplikasi di latar belakang, kuncikan dekat recent app dan sebagainya. Cuma macam saya kata tadi, mungkin masalah perisian menjadikan peranti ini mempunyai bateri yang tidak konsisten. Tapi sebabkan ini adalah peranti kelas pertengahan, sokongan 4 jam SOT, untuk saya ia agak lemah kerana saya jangkakan peranti kelas pertengahan biasanya mempunyai ketahanan bateri yang lebih hebat berbanding peranti mercu. Sebab Mi 11 pun boleh tahan bateri lebih lama, sedangkan kapasiti bateri adalah lebih kurang sama. Perkara menarik lain pada peranti ini adalah ia mempunyai pembesar suara stereo. Di atas dan bawah ada kisi pembesar suara untuk memberikan kualiti audio yang cukup lantang, kuat dan seimbang. Kualiti audio pembesar suara pada peranti ini adalah seakan Mi 11 tetapi sedikit
rendah, sedikit je rendah. Jadi mendengar muzik bermain permuah akan memberi pengalaman yang cukup hebat dengan dentuman yang baik. Dan macam saya katakan tadi, ini adalah peranti Redmi K40. Di channel Redmi K40 ada Dolby Atmos, tapi pada peranti ini tiada. Jadi mungkin sebab itu peranti ini boleh dijual pada harga yang lebih mampu milik. Dan walaupun ini adalah peranti yang dah pun murah dalam kategorinya, ia masih menyertakan sensor inframerah untuk anda mengawal alatan elektrik seperti penyaman udara, televisyen, kipas dan lain-lain lagi. Baiklah, untuk security peranti ini walaupun menggunakan skrin AMOLED, ia tiada pengimbas siap jari di bawah skrin, sebaliknya menggunakan pengimbas siap jari di bahagian sisi. Dan ini adalah antara rekaan yang cukup baik kerana butang kuasa tidak mempunyai lengkungan untuk letak jari, sebaliknya adalah butang kuasa yang biasa sahaja. Dengan penggunaan pengimbas siap jari fizikal di sisi, ia memberikan pengalaman jari kunci yang jauh lebih pantas berbanding dengan bawah skrin. Jadi mungkin ini adalah kesukaan orang ramai, tapi mungkin ada orang rasakan ini adalah satu turun taraf berbanding dengan peranti mercu Poco sebelum ini. Baiklah, Poco F3 ni, macam saya katakan tadi, ini adalah peranti Poco yang paling saya gemari panjang pengalaman penggunaan jenama Poco. Dan saya dapat katakan, walaupun ada beberapa masalah, MIUI 12.5 akan tiba dalam masa hanya beberapa bulan lagi. Jadi peranti ini tiada masalah pun jika anda ingin beli sekarang, dan ini adalah antara peranti Poco ataupun peranti dalam harga 1,299 hingga 1,499 yang patut anda miliki. Macam saya katakan sebelum ni, kalau anda boleh simpan duit dan tahan sekejap, elakkan beli Poco X3 Pro, tapi beli Poco F3 untuk mempunyai pengalaman yang lebih memuaskan. Sebab peranti ini saya dah gunakan beberapa minggu dan sampai hari ini peranti ini masih lagi berada dalam poket saya, hanya untuk sekadar penggunaan bermain permuah ataupun kadang-kadang untuk menonton video. Jadi itu sahaja daripada saya, Fahim Zahar. Jumpa lagi dalam video Amans akan datang. Assalamualaikum.